Hello dan salam sejahtera buat semua. Saya Putri Aisyah dan kita bertemu lagi dalam episod bertajuk Identiti Negara Kita. Jata negara, bendera kebangsaan dan bunga kebangsaan adalah simbol maruah dan kedaulatan negara kita. Simbol-simbol ini mestilah dikagumi dan dihormati oleh setiap warga negara Malaysia. Walaupun ia sering kita lihat di mana-mana, masih terdapat ramai orang yang masih belum mengetahui sejarah dan makna di sebaliknya. Disebabkan hal ini, mereka tidak memberikan penghormatan yang sewajarnya terhadap simbol-simbol tersebut. Dalam episod ini, kita akan mempelajari sejarah, maksud dan peranan jata negara, bendera kebangsaan dan bunga kebangsaan negara kita. Di penghujung episod ini, kamu semua akan mampu menerangkan ciri-ciri dan makna pada jata negara, menceritakan sejarah bendera kebangsaan, menerangkan ciri-ciri dan makna pada bendera kebangsaan, menyatakan cara-cara menghormati bendera kebangsaan, dan akhir sekali, kamu akan mampu menerangkan sejarah dan peranan bunga kebangsaan. Bagi memperkukuhkan kefahaman kamu mengenai topik yang kita akan pelajari pada hari ini, saya telah menyediakan beberapa lembaran kerja yang boleh kamu gunakan bagi membuat latihan dan mencatat nota. Jadi, apa yang kita tunggu lagi? Ayo kita mulakan aktiviti kita. Jata negara kita merupakan salah satu daripada identiti utama negara Malaysia. Simbol ini telah diwartakan oleh Majlis Raja-Raja Melayu pada 30 Mei 1952. Jata negara telah melalui beberapa siri perubahan. Perubahan terakhir berlaku pada tahun 1965 dan selepas itu tiada lagi perubahan sehingga ke hari ini. Untuk pengetahuan kamu, lambang-lambang yang ada pada jata negara mewakili setiap negeri-negeri yang ada di Malaysia. Ia menjadi kemegahan seluruh rakyat Malaysia. Sebagai warga negara yang bertanggungjawab dan cinta pada negara, kita hendaklah memahami dan menghayati makna lambang-lambang yang ada pada jata negara kita. Sekarang, mari kita kaji makna bagi setiap simbol yang ada pada jata negara kita. Bintang dan bulan sabit mewakili agama Islam sebagai agama persekutuan. Bintang pecah 14 pula menandakan 13 buah negeri dan sebuah wilayah persekutuan dalam Malaysia. Warna kuning pada awan-awan telah dipilih bagi mewakili warna diraja bagi duli-duli yang maha mulia raja-raja. Di dalam awan-awan ini terdapat cogan kata bersekutu bertambah mutu yang ditulis dalam tulisan Rumi dan Jawi. Cogan kata ini mewakili intipati penubuhan negara kita. Walaupun setiap negeri mempunyai raja dan corak pemerintahan mereka sendiri, namun kesemua negeri-negeri tersebut mampu bersatu di bawah satu payung persekutuan. Pemuafakatan ini penting dalam membentuk sebuah negara yang kuat dan bersatu padu. Selain itu, ia turut mencerminkan semangat perpaduan dalam kepelbagaian yang wujud di negara kita. Walaupun rakyat negara kita terdiri daripada pelbagai bangsa dan agama, kita masih dapat hidup bersatu padu dalam keadaan yang harmoni. Di sebalik segala perbezaan yang kita miliki, kita masih boleh bersatu sebagai satu bangsa dan satu negara. Ini mencerminkan keunikan yang dimiliki oleh negara kita yang tiada di mana-mana negara lain di dunia. 5 bilah keris yang berada di atas jata negara kita mewakili negeri Perlis, Kedah, Kelantan, Terengganu dan Johor. Untuk pengetahuan kamu, kelima-lima buah negeri ini merupakan negeri-negeri Melayu tidak bersekutu. 4 warna yang berada di tengah-tengah jata negara kita pula mewakili warna bendera 4 buah negeri yang merupakan negeri-negeri Melayu bersekutu. Warna hitam, putih dan kuning mewakili negeri Perak. Merah dan kuning mewakili negeri Selangor. Hitam dan putih mewakili negeri Pahang. Manakala warna merah, hitam dan kuning mewakili negeri Sembilan. Simbol pokok pinang di sebelah kiri jata negara kita mewakili negeri Pulau Pinang, manakala simbol pokok Melaka di sebelah kanan mewakili negeri Melaka.
Dua jata negeri yang berada di bahagian bawah perisai melambangkan negeri Sabah di sebelah kiri dan negeri Sarawak di sebelah kanan. Bunga raya yang terletak di bucu perisai mewakili peranan bunga raya sebagai bunga kebangsaan. Dan akhir sekali, dua ekor harimau yang berada di sebelah kiri dan kanan jata negara kita melambangkan simbol keberanian yang harus dimiliki oleh semua rakyat negara Malaysia. Jata adalah simbol kemegahan negara kita. Ia sering dipamerkan pada bangunan rasmi dan pejabat-pejabat kerajaan. Selain itu, ia turut digunakan dalam pelbagai urusan rasmi dan dokumen penting negara kita. Sebagai contoh, penggunaan jata negara dapat dilihat pada kulit muka hadapan pasport negara kita. Jata negara turut dipamerkan pada kad pengenalan, lesen dan surat beranak sebagai simbol kewarganegaraan negara Malaysia. Jata negara sering digunakan sebagai kepala surat bagi dokumen-dokumen rasmi kerajaan. Jata negara juga dapat dilihat pada monumen-monumen penting negara seperti Tugu Negara dan Istana Negara. Dan akhir sekali, jata negara sering digunakan pada sijil-sijil yang dikeluarkan oleh sekolah dan jabatan-jabatan kerajaan. Bendera adalah lambang kewujudan dan identiti negara kita. Sejarah penciptaan bendera kebangsaan kita bermula pada tahun 1948. Pada tahun itu, sebuah jawatan kuasa khas telah ditubuhkan. Jawatan kuasa ini telah menganjurkan sebuah pertandingan mereka cipta bendera Persekutuan Tanah Melayu. Pertandingan ini telah mendapat sambutan yang menggalakkan. Sebanyak 373 rekaan telah diterima, namun hanya 3 buah rekaan telah diterima ke peringkat akhir. Pada 28 November 1949, rekaan Encik Muhammad Hamzah telah terpilih sebagai bendera kebangsaan negara kita. Beberapa pindaan telah dibuat bagi memperkemaskan lagi rekaan bendera tersebut. Untuk pengetahuan kamu, Encik Muhammad Hamzah telah diminta oleh Dato' Onn Jaafar, Menteri Besar Johor untuk mencipta dan menyertai pertandingan tersebut. Sekarang mari kita kaji latar belakang beliau. Encik Muhammad Hamzah telah dilahirkan pada 5 Mac 1918. Beliau telah mendapat pendidikan awal di English College di Johor dan Raffles College di Singapura. Pada tahun 1939, beliau telah mengikuti kursus secara pos di Press Art School, Tudor Hall, Forest Hill, London. Beliau telah meninggal dunia pada 19 Februari 1993. Rekaan bendera kebangsaan negara kita mendapat perkenan Majlis Raja-Raja pada Februari 1950. Pada 19 April 1950, Majlis Perundangan Persekutuan telah meluluskan reka bentuk bendera tersebut. Bendera ini pertama kali dikibarkan di pekarangan Istana Sultan Selangor pada 26 Mei 1950. Pada tahun 1997, bendera negara kita telah diisytiharkan sebagai jalur gemilang oleh Tun Dr. Mahathir bin Mohamad. Sebagai warga negara yang patriotik dan cinta akan negara, kita perlulah memahami dan menghayati makna dan lambang pada bendera kebangsaan kita. Ini kerana bendera melambangkan maruah dan bangsa negara. Selain itu, bendera juga menjadi simbol yang melambangkan perpaduan dan kedaulatan negara kita. Sebagai rakyat negara Malaysia, kita mestilah mengibarkan bendera negara kita dengan rasa bangga bagi menunjukkan rasa cinta kita kepada negara. Sekarang, mari kita kaji makna bagi setiap warna dan simbol yang ada pada bendera kebangsaan kita. Warna kuning melambangkan kesetiaan rakyat kepada raja dan negara. Warna biru melambangkan perpaduan rakyat yang hidup dalam keadaan rukun dan damai. Warna putih melambangkan keluhuran dan keikhlasan. Warna merah melambangkan keberanian, kesanggupan, kegagahan dan kegigihan rakyat dalam menghadapi cabaran. Bulan sabit melambangkan Islam sebagai agama persekutuan Malaysia. Bintang pecah 14 melambangkan gabungan 13 negeri dan sebuah wilayah persekutuan. 14 jalur merujuk kepada gabungan 13 negeri dan sebuah wilayah persekutuan. Selain itu, jalur gemilang turut mempunyai ukuran standard yang telah ditetapkan.
Ini bagi memastikan supaya corak bendera kebangsaan tidak mudah berubah dan sentiasa dihormati. Ukuran standard bagi bendera kebangsaan kita adalah 91.5 cm yang bersamaan 3 kaki bagi lebar. Panjangnya pula ialah 183 cm yang bersamaan dengan 6 kaki panjang. Nisbah yang betul bagi bendera kebangsaan adalah 1:2. Standard ini telah ditetapkan oleh Encik Muhammad Hamzah sewaktu beliau mereka bendera kebangsaan negara kita. Bendera kebangsaan adalah lambang kebesaran dan kedaulatan negara. Sebagai warga negara Malaysia, kita perlulah mengetahui cara-cara bagi menghormati bendera negara kita. Etika menaik dan menurunkan bendera adalah salah satu cara yang boleh kita gunakan bagi menunjukkan rasa hormat kita kepada negara. Tapi, apakah etika-etika yang perlu kita patuhi apabila menaik dan menurunkan bendera kebangsaan? Itu senang saja. Kamu boleh ikut langkah-langkah yang akan saya terangkan sebentar lagi. Sebelum acara menaik dan menurunkan bendera, kamu hendaklah berpakaian kemas. Ini bagi menunjukkan rasa hormat kamu terhadap bendera yang akan kamu kendalikan. Selain itu, pakaian yang kemas adalah lebih sesuai kerana upacara menaik dan menurunkan bendera dianggap sebagai satu upacara rasmi. Sebelum menaikkan bendera, pastikan bendera tersebut berada dalam keadaan yang baik. Bendera yang lusuh, rosak atau koyak tidak boleh digunakan dalam upacara menaik dan menurunkan bendera. Ini kerana bendera kebangsaan melambangkan maruah dan bangsa negara. Oleh sebab itu, bendera yang elok mestilah digunakan agar ia berkibar megah di angkasa. Sewaktu menaik dan menurunkan bendera, pastikan bendera tidak meleret ke tanah. Ini bagi menghormati peranan bendera kebangsaan sebagai simbol negara. Uji tali bendera bagi memastikannya teguh dan tidak mudah terputus. Ketika kamu menaikkan dan menurunkan bendera, lakukannya secara tertib dan perlahan-lahan. Jika kamu menaikkan bendera sewaktu perhimpunan sekolah, ikut rentak lagu Negaraku yang sedang dinyanyikan. Bendera kamu sepatutnya berada di puncak tiang setelah lagu tersebut tamat dinyanyikan. Bendera dikibarkan separuh tiang sebagai tanda berkabung di atas peristiwa tertentu seperti kemangkatan atau meninggal dunia pembesar-pembesar negara dan pembesar-pembesar negara asing. Apabila mengibarkan bendera separuh tiang, bendera hendaklah dinaikkan sepenuhnya dahulu dan kemudian diturunkan separuh tiang. Bendera hendaklah ditatang atau diletakkan di atas bahu apabila sampai ke bawah. Begitulah etika-etika yang perlu kita patuhi apabila menaikkan dan menurunkan bendera. Selepas ini, kamu bolehlah mempraktikkan etika-etika tersebut apabila kamu menaikkan bendera ketika perhimpunan mingguan sekolah. Tapi, bagaimana pula dengan bendera yang koyak, lusuh dan berubah warna? Bagaimana cara yang betul untuk mengendalikannya? Pada kebiasaannya, bendera yang koyak, lusuh dan berubah warna dianggap uzur. Bendera yang uzur tidak boleh dikibarkan kerana ia menunjukkan rasa tidak hormat pada bendera. Namun, kita tidak boleh membuang bendera tersebut ke dalam tong sampah. Sebaliknya, bendera yang uzur haruslah dimusnahkan dengan cara yang betul. Cara yang paling sopan adalah dengan membakarnya di tempat yang tertutup. Sekarang, mari kita pelajari sejarah pemilihan bunga raya sebagai bunga kebangsaan. Pada akhir tahun 1958, Kementerian Pertanian telah mencadangkan 7 jenis bunga untuk dipilih sebagai bunga kebangsaan Persekutuan Tanah Melayu. Bunga-bunga yang terpilih adalah bunga kenanga, bunga raya, bunga melur, bunga teratai, bunga mawar, bunga cempaka dan bunga tanjung. Sewaktu pemilihan tersebut, Jabatan Penerangan telah menjalankan sebuah kaji selidik bagi mendapatkan reaksi orang ramai di seluruh semenanjung Malaysia. Menurut kajian tersebut, penduduk Pantai Timur memilih bunga mawar manakala penduduk Pantai Barat memilih bunga melur. Selepas perbincangan pada 28 Julai 1960, bunga raya akhirnya telah diisytiharkan sebagai bunga kebangsaan Persekutuan Tanah Melayu.
Terdapat beberapa sebab bunga raya telah dipilih sebagai bunga kebangsaan. Antaranya adalah bunga raya berbunga sepanjang tahun, bunga raya mudah ditanam, bunga raya sering ditanam sebagai pokok hiasan, bunga raya dikenali dengan satu nama sahaja di seluruh negara, dan bunga raya boleh didapati di merata tempat di seluruh negara. Apabila Tanam Melayu bergabung dengan Singapura, Sabah dan Sarawak pada 16 September 1963 untuk menumbuhkan Malaysia, bunga raya terus digunakan sebagai bunga kebangsaan. Sejak dipilih sebagai bunga kebangsaan, bunga raya telah digunakan dalam pelbagai urusan rasmi negara. Ia juga turut dijadikan sebagai logo, hiasan dan nama bangunan. Sebagai contoh, penggunaan bunga raya dapat dilihat dalam penggunaan Jata Negara, Mata Wang Negara, Muskat Yang di-Pertuan Agong dan Kompleks Bunga Raya. Selain itu, penggunaan bunga raya sebagai bunga kebangsaan turut melambangkan nilai-nilai murni yang menjadi pegangan pada setiap rakyat Malaysia. Sebagai contoh, warna merah bunga raya melambangkan keberanian rakyat Malaysia dalam menempuh cabaran, perpaduan dan keharmonian antara kaum yang kita miliki, dan akhir sekali, bunga raya melambangkan keteguhan pentadbiran dan ekonomi negara. 5 kelopak bunga pula melambangkan prinsip-prinsip rukun negara, iaitu kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan. Begitulah sedikit sebanyak tentang sejarah dan makna bagi Jata Negara, bendera kebangsaan dan bunga kebangsaan kita. Sekarang, barulah kamu tahu sejarah dan maksud yang tersirat di sebalik simbol-simbol tersebut. Saya harap selepas ini kamu akan lebih menghayati dan menghormati Jata Negara, bendera kebangsaan dan bunga kebangsaan kita. Sebelum kita mengakhiri aktiviti kita pada hari ini, mari kita imbas kembali perkara yang telah kita pelajari pada hari ini. Pada hari ini kita belajar menerangkan ciri-ciri dan makna pada Jata Negara, menceritakan sejarah bendera kebangsaan, menerangkan ciri-ciri dan makna pada bendera kebangsaan, menyatakan cara-cara menghormati bendera kebangsaan, dan akhir sekali kita belajar tentang sejarah dan peranan bunga kebangsaan. Saya harap anda telah pelajari banyak perkara dalam episod ini. Jangan lupa siapkan lembaran kerja yang telah disediakan. Kalau tak cuba nanti tak pandai tahu. Sehingga kita berjumpa lagi.